Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam sesi PDPR kita pada petang ini. Sebelum kita teruskan kepada tajuk, sama-sama kita lihat video sebagai set induksi kali ini. You janji masuk 10,000. Sekarang kenapa dalam akaun saya cuma ada 500? Dia cakap tak apa, dia kata abang cuba dulu. Pasal company nak tengok abang punya komitmen dari segi bayaran bunga tu. Saya tanya bunga berapa? Bunga 300. Pinjam 10,000 dapat 500 gara-gara terpedaya dengan janji palsu sindiket haram. Saksikan pengakuan mangsa. Saya SMS dia tanya tentang yang 10,000 yang dijanjikan selepas saya buat pembayaran 300 setiap 10 hari. Dia cakap office belum boleh lagi keluarkan duit 10,000 tu. Saya cakap mana boleh macam ni? Saya cakap you sudah tipu saya. Tak apa, dia cakap, dia pujuk saya lagi. Dia cakap tak apa, abang bayar lagi 3 kali saja. Dia cakap lepas ni garanti boleh dapat itu 10,000. Pernah sekali saya sengaja tak bayar. Lepas tu dia SMS, kenapa tak bayar? Dia cakap tak apa, you tak bayar tak apa. Dia cakap kita naikkan denda 300 jadi 600. Bertopengkan syarikat kewangan berlesen, sindiket ceti haram ini bukan sahaja menyebarkan nombor peribadi mangsa kepada ahlong yang lain. Malahan, mangsa didesak melunaskan hutang sehingga terperangkap dengan 41 orang ahlong sekaligus. Kalau saya tak boleh bayar, sama ada bayar pokok 500 tu ataupun bunga 250, selepas pukul 4 denda akan naik denda jadi 800. Kalau lepas pukul 10 malam tak bayar juga, tambah lagi 800. Jadi senang cakap satu hari tu denda 1,600 campur dengan pokok dah jadi 2,100 untuk. Okey, berdasarkan set induksi video tadi, apa yang murid-murid dapat pelajari? Sudah tentu, ini ada soal berkaitan dengan pinjaman. You janji masuk 10
Okey. Jadi pelajaran untuk kali ini iaitu tajuk yang keempat, unit yang kedua, konsep pinjaman dalam Islam, dalam bidang fiqh. Okey, objektifnya untuk tajuk ini, pelajar sepatutnya perlu kuasai iaitu yang pertama, maksud, yang kedua, hukum, yang ketiga, dalil pinjaman, syarat sah pinjaman, rukun pinjaman, tanggungjawab peminjam, hikmah pensyariatan pinjaman, melaksanakan pinjaman dengan sempurna secara beradab dan istiqamah. Okey. Untuk maksud pinjaman. Pelajar perlu kuasai maksud pinjaman dan perlu dihafal, iaitu barang atau wang yang diberikan kepada seseorang untuk sementara waktu dan perlu dikembalikan. Dan hukumnya adalah harus di sisi agama ataupun syarak. Peminjam wajib membayar balik atau memulangkan semula pinjaman kepada pemberi pinjaman. Okay, dan dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 245, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maksudnya, siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dalam fiqh Islami, pinjaman barang dikenali dengan al-ariyah, manakala pinjaman dalam bentuk wang dikenali dengan al-qardu. Sama-sama kita tengok rukun dan syarat sah pinjaman. Dalam Islam, untuk rukun dan syarat sah pinjaman, yang pertama ialah pemberi pinjaman. Yang memberi pinjaman tersebut, syaratnya mestilah mukallaf, tiada paksaan, berkuasa terhadap barang pinjaman. Yang kedua, peminjam, dan syaratnya mesti mukallaf, boleh memulangkan semula pinjaman. Okey, typing error kat situ. Yang ketiga, barang atau wang. Syaratnya ialah milik pemberi pinjaman, boleh digunakan ataupun bermanfaat, dibenarkan oleh syarak, tidak berkurang ataupun habis ketika diambil manfaatnya. Okey, dan lafaz pinjaman iaitu ijab dan qabul daripada peminjam dan pemberi pinjaman. Okey, untuk makluman pelajar, mukallaf ialah orang yang telah akil baligh dan diwajibkan mematuhi hukum-hukum Islam. Okay. Kita tengok tanggungjawab peminjam. Yang pertama, peminjam hendaklah meminjam dengan niat atau tujuan yang baik. Yang kedua, merekodkan jumlah dan masa pinjaman.
Yang ketiga, meminjam dari institusi yang dibenarkan syarak. Kalau kita tengok kepada video tadi, memang ada sindiket yang memberi pinjaman wang tetapi tidak berlandaskan syarak. Yang keempat, wang atau barang yang dipinjam wajib dikembalikan. Dan yang kelima, mengembalikan barang dalam keadaan baik. Dan seterusnya ialah hikmah pinjaman. Yang pertama, membantu orang yang memerlukan. Kalau kita tengok kepada video tadi, memang seorang peminjam itu dalam keadaan dia terdesak. Bila terdesak, macam-macam cabang pinjaman yang dilakukan. Yang kedua, memupuk semangat keprihatinan dan persaudaraan, memberikan peluang kepada golongan yang memerlukan untuk berjaya. Yang keempat, merapatkan hubungan antara yang kaya dengan yang miskin. Dan yang kelima ialah keluar daripada belenggu kemiskinan. Sekian dahulu PDPR kita pada kali ini. Semoga pelajar memahami berkaitan tajuk pinjaman pendidikan Islam Impact. Sekian, terima kasih.